Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kita sambung lagi kitab ni, iaitu teguran suci dan jujur terhadap umat Bani Israil oleh Maulana Muhammad Asy Yusuf. Kita dalam bab anak cucu Nabi Muhammad SAW yang dilupakan, kita dah bincang cucu Zainab, anak perempuan pertama Rasulullah SAW, dan Ali bin Abdul As, Rabi', cucu lelaki sulung Nabi SAW, dan cucu sulung lah. Laki dan dia memang cucu yang paling sulung, Ali bin Abdul As, bin Rabi'. Jadi kita nak ulas semula lah anak-anak lelaki Nabi SAW, iaitu Qasim, yang kedua Abdullah, yang tiga Tayyib, yang keempat Ibrahim. Cumanya ada perbincangan. Ada kata Tayyib tu Abdullah lah. Kalau begitu kat tiga anak Nabi dia. Dia kata nama sama sebenarnya. Ada kata lain gitulah. Jadi Qasim, Abdullah, Tayyib, Ibrahim. 4 orang kalau sini. Sedangkan ada pula anak Nabi lah, anak perempuan Nabi pula ada 4 lah. Iaitu Zainab, isteri Abul As bin Rabi'. Yang keduanya Ruqayyah, isteri Uthman radhiyallahu anhu. Ruqayyah dah. Yang kedua. Jadi anak sulung perempuan Nabi ni, anak sulung lah Zainab, isteri Abul As bin Rabi'. Kira nasab keturunan kat paling tinggi dia lah. Ruqayyah, isteri Uthman radhiyallahu anhu. Yang ketiganya Fatimah, isteri Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga dah. Yang paling bawahnya bukan Fatimah dah, tapi Ummul Kulthum, isteri Uthman radhiyallahu anhu. Tu paling bawah Ummul Kulthum. Jadi isteri anak Uthman nikah dengan 2 orang Nabi. Lepas mati kakak dia Ruqayyah, dia kahwin dengan adik kepada Ruqayyah tu Ummul Kulthum. Isteri Uthman paling bawah lah. Jadi ada kata 7 anak Nabi, 3 lelaki 4 perempuan, ataupun ada kata 8 anak Nabi, 4 lelaki dan 4 perempuan lah. Gitulah. Cuma Ibrahim anak lelaki tu mak dia Maryah Qibtiyah. Yang lain tu anak Nabi yang lain semuanya anak Khadijah radhiyallahu anha dah. Gitulah. Okey, lepas tu cucu lelaki Nabi ni, hak sulung sekali Ali bin Abdul As bin Rabi', cucu sulung lah. Cucu yang paling sulung Nabi, cucu lelaki satu, lepas tu sulung pula. Jadi dari segi nasab dia lah paling tinggi, bukannya Hasan Hussein. Kenapa berbahas Hasan Hussein? Atau kita kata jauh. Pok ni bukan bela keluarga Nabi, nak mempergunakan menunggang keluarga Nabi dah, pok Syiah. Yang keduanya Abdullah bin Uthman bin Affan, ni anak Uthman. Yang tiganya Hasan bin Abi Talib. Yang kelimanya Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ni anak lelaki. Cucu lelaki Nabi. Hak paling sulung cucu lelaki Nabi jelas Ali bin Abdul As. Hak keduanya bukannya Hasan, tapi Abdullah bin Uthman bin Affan. Keturunan yang lebih tinggi, nasab keturunan yang lebih tinggi. Kalau nak kira lah. Tapi Pak Ani ni, dia bukan cara sebenarnya, dia tipu dah. Dia tunggang lah. Dia mempergunakan Habib lah apa, menunggang lah istilah keluarga Nabi dah. Yang seterusnya cucu perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam pula ialah Umamah binti Abdul As bin Rabi'. Ni lebih kakak lah kira dah. Paling tinggi anak cucu perempuan. Yang kedua Ummul Kulthum binti Ali bin Abi Talib. Ini pada perbincangan. Ummul Kulthum ni serupa dengan nama mak saudara dia, anak Nabi dah. Ummul Kulthum juga dah. Ummul Kulthum binti Ali bin Abi Talib ni, Pak Syiah kata adik lah. Tapi sebenarnya Ummul Kulthum ni kakak kepada Ali dan Hasan dan Husain lagi. Kakak lagi. Lepas tu Zainab binti Ali bin Abi Talib. Ni mungkin adik lah. Wallahualam. Adik ke kakak. Tapi yang penting ni Ummul Kulthum tu. Kakak lagi dah. Okey, apalah begitulah. Cuma lah ni masalah orang hanya menonjolkan Hasan dan Husain seolah tu sahaja keturunan Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak betul lah. Jadi angkat sangat tinggi Hasan dan Husain, dan cucu lain seolah tenggelam, tak ada peranan langsung, tidak ada darjat langsung, tidak ada ketinggian nasab langsung. Tidak betul tu. Nasab mereka ni Hasan lebih tinggi lah. Lepas tu Ali bin Abdul As lagi tinggi. Umamah lagi tinggi. Segi nasab pasal cucu lebih tinggi, lebih tua dah.
Okey, hari ni kita nak bincang yang ketiga, poin ketiga, perkara ketiga, Umamah, cucu perempuan sulung Rasulullah SAW. Cucu kedua Rasulullah SAW ialah Umamah binti Abul As bin Ar-Rabi'. Beliau ialah adik Ali bin Abul As. Adik kepada Ali bin Abul As. Sejarah tulisan musuh-musuh generasi awal Islam juga tidak kurang menzaliminya. Meskipun beliau begitu disayangi oleh Nabi SAW dan seluruh ahli keluarga baginda SAW. Cucu perempuan kesayangan Nabi SAW. Hampir ke semua kitab-kitab hadis kita menceritakan kisah seorang cucu perempuan Nabi SAW yang selalu didukung baginda SAW ketika bersemayang. Bukan Hasan Husin paling banyak ni. Umamah. Maksudnya Hasan Husin tak lahir lagi, Nabi duk cara ke Umamah ni lah. Apabila Nabi SAW mahu rokok ataupun sujud, baginda SAW akan meletakkannya di bawah. Dan apabila Rasulullah SAW bangun daripada sujud, baginda SAW mendukungnya kembali sambil-sambil semayang, dukung cucu dia. Demikianlah dilakukan oleh Nabi SAW hingga ke akhir semayang. Bukan cucu dukung Hasan Husin, dukung Umamah lah. Semua ulama berpendapat cucu perempuan yang dimasukkan dalam hadis ini ialah Umamah. Semua ulama tak ada khilaf. Ini disebabkan perawinya sendiri Abu Qatadah, sahabat Nabi SAW, mengatakan dia adalah Umamah. Abu Qatadah kata Umamah tu Nabi dukungnya. Kelebihan Umamah binti Abil As. Betapa istimewanya Umamah bin ini pada pandangan Rasulullah SAW dan seluruh keluarga baginda SAW dapat dilihat pada satu peristiwa. Baginda SAW mendapat hadiah daripada seseorang berupa kalung yang sangat bernilai. Pada ketika itu Nabi SAW bersabda, aku akan memakaikannya kepada ahli keluargaku yang tercinta. Isteri-isteri Nabi SAW yang berada di situ menyangka baginda SAW akan memberikannya kepada Aisyah. Kerana mereka fikir Aisyah lah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Namun ternyata mereka tersilap kerana baginda SAW memanggil Umamah, cucu yang dicintainya. Lalu memakaikan kalung itu di lehernya, leher cucu dia tu lah Umamah dengan penuh kasih sayang. Jadi, yang paling cinta dia kata, ahli keluarga yang paling cinta kena ke Umamah. Bukan Hasan Husin, bukan Fatimah, bukan apa. Bukan bini-bini isteri-isteri Nabi yang lain. Tapi Umamah, cucu dia, cucu perempuan dia. Rujuk At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir jilid 16 halaman 301. Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid jilid 4 halaman 211. Jilid 9 halaman 244. Okay, wasiat Fatimah kepada Ali. Fatimah radhiyallahu anha, anak anda kesayangan Nabi SAW, berpesan agar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suaminya mengahwini Umamah selepas kewafatannya. Jadi itulah, bukan anak dara semua, anak dara sabit. Boleh nikah dah. Kalau mati mak dara sabit, mak dara dia. Jadi anak dara sabit ni Fatimah pesan kepada Ali supaya kahwin dengan Umamah, cucu Nabi dah, yang paling Nabi sayang ni. Selepas Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha wafat, Ali berkahwin dengan Umamah, anak saudara Fatimah. Anak dara sabit ni boleh kahwin dah. Sebab tu tak boleh bersalam, menjaga auratnya. Rumah tangga mereka bahagia sehinggalah Ali dibunuh oleh seorang Syiah yang menyamar sebagai seorang Khariji. Ni perkara yang kena tahu dah. Yang bunuh Sayyidina Ali, yang bunuh Hasan Husin apa ni, semua nampak Syiah yang mengaku suka Ali. Pok ni lepas tu pecah dua. Kononnya berlakon menentang lah. Peristiwa tahkir lah, peristiwa apa. Sebenarnya mereka ni berlakon. Mereka kata suka Ali. Tiba-tiba nampak tak setuju sikit, keluar. Lepas tu ada sokong. Dia berlakon pok dia ni politik lah. Orang politik lah. Pejuang Melayu ke apa, kabar beri Cina. Tanah Cina komunis. Beri-beri hektar lah. Inilah cerita politik ni lah. Pok Syiah ni politik kuat ni. Dia menyamar sebagai seorang Kharij, padahal ni mereka ni Syiah. Mereka ni rapat dengan Ali sebenarnya. Konon-konon ni berlakon, lepas tu pergi bunuh Ali dia. Mereka ni berlakon, kena faham dah. Bukan Muawiyah, bukan apa. Semua ni dikelilingi Ali ni, pok-pok yang berlakon. Yang bunuh Osman, lepas tu bunuh Ali, lepas tu bunuh Hasan, lepas tu bunuh Husin. Pok-pok ni berlakon, semua pok-pok Syiah sebenarnya. Okey, satu lagi contoh penyelewengan fakta sejarah. Mereka hidup bersama selama 30 tahun namun tidak juga dikurniakan anak. Mengikut keterangan penulis sejarah, bahkan mereka mengatakan Umamah adalah seorang mandu. Kononnya gitulah. Sebenarnya keterangan itu tidak berasas sama sekali. Malah sejarawan besar seperti Al-Balazuri, Ibn Al-Asir, Ibn Al-Jawzi, Al-Zahabi, Ibn Kathir, Ibn Sa'ad
dan ramai lagi yang lain, tokoh-tokoh sejarah yang lain, menegaskan mereka mendapatkan seorang cahaya mata yang diberi nama Muhammad Al-Awsat. Jadi, Umamah ni boleh anak lah. Nama dia Muhammad Al-Awsat. Jadi ada keturunan lagi, keturunan Ali, cucu Nabi yang lain pula lah. Cucu pun, cicit punya, cucu punya dah. Nama dia Muhammad Al-Awsat. Balazuri dalam Ansab Al-Ashraf, jilid 1, halaman 297. Ibn Al-Asir dalam Al-Kamil Fit Tarikh, jilid 2, halaman 105. Ibn Al-Jawzi dalam Al-Muntazam, jilid 2, halaman 90. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, jilid 7, halaman 367. Dan Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, jilid 3, halaman 20. Pokok Syiah ni, mereka masuk dalam sejarah dan mereka cuba menunjukkan Hasan Hussein. Orang lain nak, kalau ada anak cucu lain, nak padamkan nama dia kalau boleh. Dia tutupkan sejarah-sejarah mereka supaya nampaknya tunjuk Hasan Hussein. Tu kerja Syiah lah. Imam Zahabi malah menyebutkan bahawa Ali mendapat berapa orang anak dengan Umamah. Bukan nama Muhammad Al-Awsat saja. Ada lagi. Rujuk Az-Zahabi dalam Siyarul A'la Nimbala, jilid 1, halaman 335 dan Tarikhul Islam, jilid 1, halaman 496. Okey. Umamah tidaklah mandu. Selepas Sayyidina Ali radhiyallahu wafat, Umamah berkahwin pula dengan Mughirah bin Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Anak beranak juga. Dah. Mughirah mendapatkan seorang cahaya mata hasil perkongsian hidupnya dengan Umamah. Dan anak lelaki itu diberi nama Yahya. Adik-beradik tiri lah dengan Muhammad Al-Awsat ni lah. Disebabkan itu, Mughirah dikurniakan dengan nama, dikunyahkan dengan nama Abu Yahya lah. Mughirah ni, orang panggil dia Abu Yahya. Sebab anak dia Yahya tu dia. Balazuri dalam Ansab Al-Ashraf, jilid 1, halaman 297. Ibn Asir dalam Al-Kamil Fit Tarikh, jilid 2, halaman 105. Ibn Al-Jawzi dalam Muntazam, jilid 2, halaman 90. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, jilid 7, halaman 367. Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, jilid 3, halaman 20. Banyaklah rujukan dia, kuatlah kita kata ni. Imam Az-Zahabi malah menyebutkan Ali mendapat beberapa orang anak dengan Umamah. Az-Zahabi dalam Siyar Al-A'lam Walad, jilid 1, halaman 335 dan Tarikh Islam, jilid 1, halaman 409. Bukanlah Muhammad Al-Awsat saja, ada lagi. Yahya ni anak pok lain lah. Adakah orang yang mendapat beberapa orang anak boleh dikatakan mandu? Jadi sejarah Syiah ni, pokok Syiah ni, ada sejarah pokok dia, dia kata tak ada anak. Supaya tak nampak, jangan nampak ada anak cucu lain. Supaya hanya nampak anak cucu Nabi Hasan dan Hussein saja dah. Orang lain, kakak dia pun tak nampak dah. Adik dia pun tak nampak, suruh hilang jejak dah. Okay, Syiah musuh Bani Umayyah dan musuh Ahlul Bait sebenarnya. Berlakon sokong keluarga Nabi. Tapi mereka lah yang membunuh keluarga Nabi ni. Kenapa pula golongan Syiah begitu beria menafikan keturunan Rasulullah SAW melalui Umamah, padahal Umamah begitu disayangi oleh Rasulullah SAW. Fatimah, ibu sekalian imam-imam menurut orang Syiah lah, pula berwasiat supaya Ali mengahwini Umamah selepas kewafatannya. Lepas dia wafat, Fatimah nikah dengan anak dara dia dah. Ini semua menunjukkan Umamah adalah seorang yang istimewa. Bukankah tercatat dalam sejarah Umamah juga menjadi isteri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Ia adalah bapa bagi sekalian imam-imam Syiah lah yang datang kemudian menurut Syiah selama 30 tahun. Lepas tu lama ini nikah. Lama duduk bersama Umamah kau kan. Gitulah lebih kurang dah. Jadi begitulah musuh. Anak cucu Nabi lain semua musuh. Pok Syiah ni, akak Hasan Hussein berlaku lah. Pok ni menunggang lah. Menunggang Melayu, menunggang Islam padahalnya. Berlakunya. Waktu Dr. Mazhar kata ada pondok tu tak. Pondok tapi tu. Dalam akaun ustaz ni 1.3 juta tak. Pondok tapi nak roboh, nak tumbang. Begitulah Pok ni tunggang je agama ni. Tunggang keluarga Nabi ni. Orang Melayu percaya dah. Khabar Rasul beri kepada Cina projek besar-besar. Itulah cerita ni. Pok Syiah pun begitu lah. Mereka berlakon sokong keluarga Nabi, Ahlul Bait. Padahal mereka lah yang membunuh Hasan, Hussein. Begitu juga sana yang membunuh Ali ni. Ali pun kena bunuh pada Syiah sebenarnya. Pok Syiah yang mengaku Khawarij. Kita tak tahu Khawarij itulah sebenarnya mereka. Khawarij ni konon ni keluar pada kumpulan Ali. Khawarij keluar pada Syiah. Tapi asal kumpulan Syiah lah.
Dan mereka ni berlakon dah sekali sokong Ali, sekali tidak. Mereka ni ambil kesempatan politik. Okay, anak-anak Nabi Muhammad SAW juga dinafikan. Orang Syiah sejak dahulu hinggalah sekarang tidak dapat menyangkal semua yang disebutkan itu. Tetapi mereka tetap juga berdendam kepada Umamah. Marah kalau anak cucu Nabi. Yang paling Nabi sayang ni Umamah. Sampai tergamak memutuskan pertalian darah beliau dengan Rasulullah SAW. Apabila mendakwa bahawa anak Sayyidatina Khadijah dengan Nabi SAW hanyalah Fatimah seorang saja. Siapa tahap tu? Anak Nabi lain ni, kita sebut ada 4 lelaki 4 perempuan, 3 lelaki 4 perempuan ni. 4 perempuan tu dia sempat besar lah, mati besar lah. Hanafikan tinggal Fatimah saja je anak Nabi mengikut Syiah ni. Kerana kalau mereka tak nafikan, orang pertikaikan nasab paling tinggi bukan Fatimah. Kalau anak perempuan Nabi, Zainab yang paling tinggi. Fatimah ni yang ketiga. Lepas tu Ruqayyah, kakak lagi pada Fatimah. Jadi mereka nafikan supaya tak nampak. Adik-beradik lain, anak cucu Nabi yang lain. Adapun yang lain-lain itu semuanya anak Khadijah dengan seorang orang lain bukan dengan Nabi SAW. Dia kata Fatimah je paling bosu, dia kata Syiah kata. Lepas tu anak pok lain. Hak lain tu dah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum tu pok lain, dia kata pok Syiah ni. Dan dia cuba putar balik sejarah, nampak Fatimah dia bosu dia. Itu konon lah. Rujuk Hasan Al-Amin dalam Dairatul Ma'rifah Al-Islamiyah Asy-Syi'iyah jilid 1 halaman 27 dah. Ni kitab Syiah ni lah. Putablik mereka dalam memutuskan perhubungan darah Rasulullah SAW dengan anak cucunya baik Ali bin Abi Al-As, Umamah dan lain. Dia pisahlah. Ini semua dilakukan hanya kerana bapa-bapa kepada cucu-cucu Rasulullah SAW itu semuanya daripada kalangan Bani Umayyah. Jadi benci dan dendam oleh mereka. Jadi Abul As tu kira Umayyah, konon keturunan Umayyah. Dia kira kait dengan kabilah Bani Umayyah lah kononnya. Jadi dia tak mau sebut lah. Walaupun dari segi nasab tinggi hak tu lah. Umayyah tu keturunan Nabi dari segi Bani Umayyah. Daripada anak beranak Abul As ni. Pok dia Abul As ni lebih besar, lebih tinggi lah. Nasab kepada Rasulullah. Dia benci lah, dia marah dia. Angkara dendam kesumat. Dendam kesumat mereka, pokok Syiah yang begitu dahsyat kepada Bani Umayyah, jugalah mendorong mereka mengada-ngadakan hadis kononnya Nabi SAW bersabda, konon Inna Allah ja'ala zuriyatil laka bani fi sulbah. Wa ja'ala zuriyati fi sulbi Ali bin Abi Talib. Sesungguhnya Allah meletakkan zuriat setiap Nabi pada sulbinya. Dan dia meletakkan zuriatku pada sulbi Ali bin Abi Talib. Rekod lah. Bukan keturunan Nabi, keturunan Ali pula dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan isnadnya daripada Jabir dan diriwayatkan juga oleh Al-Khatib daripada Ibn Abbas dalam Al-Munawi Faidul Qadir jilid 2 halaman 203. Hadis ini sebenarnya direka khusus bagi memutuskan salsilah zuriat keturunan Rasulullah SAW melalui anak-anak perempuan baginda SAW yang lain selain Fatimah saja. Ini suruh kait Ali saja. Ini disebabkan suami-suami kepada anak-anak perempuan Nabi SAW selain Fatimah itu daripada kalangan Bani Umayyah. Utsman, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum tu nikah dengan Utsman lah. Lepas tu Zainab nikah dengan Abul As bin Rabi'. Jadi dia keturunan Bani Umayyah. Jadi dia takut dia cuba kait situlah. Pada segi nasab tinggi hak kait dengan Bani Umayyah lah. Itu keturunan Nabi lah. Suami Zainab anak perempuan sulung Nabi SAW adalah Abul As bin Ar-Rabi' Al-Umawi daripada kalangan Bani Umayyah. Dan suami Ruqayyah dan Ummu Kulsum pula tidak lain dan tidak bukan ialah Uthman bin Affan juga Al-Umawi daripada kalangan Bani Umayyah. Hadis palsu digunakan. Kedudukan hadis ini dapat dilihat dalam kitab yang sama iaitu pengarangnya Al-Munawi. Menulis Al-Haythami berkata dalam isnad Tabrani daripada Jabir ada seorang perawi matruk yang tertuduh berdusta lah, bernama Yahya bin Al-Ala. Beliau menambah lagi, Ibn Jauzi berkata, kata Imam Ahmad, Yahya bin Al-Ala seorang pendusta besar. Dia adalah pereka hadis. Tu Ibn Jauzi kata dah. Kata Imam Ahmad kata dah. Imam Ahmad kata Yahya bin Al-Ala ni seorang pendusta besar. Dia adalah pereka hadis. Daruqutni pula berkata hadis-hadisnya pula adalah palsu. Cerita pasal sulbi Ali ni lah. Keturunan Nabi ni sulbi Ali. Imam Zahabi juga menyebutkan perkara yang sama di bawah biografi Al-Ala.
Beliau mengungkapkan beberapa hadis palsu rekaan Yahya ini. Dan antara yang disebutkan adalah hadis ini adalah contoh hadis palsu. Dia direka oleh Yahya bin Ala dah. Perawi ini bukan sahaja ditolak oleh 2-3 orang tokoh ilmu rijal hadis. Malah dia ditolak ramai lagi ulama-ulama lain walaupun dia diketahui sebagai salah seorang perawi Sunan Abi Daud dan Sunan Ibn Majah. Dia perawi dah. Abu Hatim mengatakan dia tidak kuat. Ibnu Ama'in mengatakan dia daif. Ibn Nasir berkata dia seorang matruk. Abdul Razak meriwayatkan hadis daripadanya. Hafiz Ibn Hajar juga menyebutkan dia seorang yang dikatakan pereka hadis. Ibn Hajar berkata gitu tak. Rujuk Al-Zahabi dalam Mizanul I'tidal jilid 4 halaman 397. An-Nasa'i dalam Kitab Ad-Du'afa wal Matrukin halaman 108. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib At-Tahzib halaman 378. Okey, habislah cucu Nabi yang sulung. Itu Umamah binti Abil As. Cucu perempuannya sulung. Cucu lelaki yang sulung dan paling sulung lah, iaitu Ali bin Abdul As bin Rabi'. Dan yang kedua ni Umamah binti Abul As. Nah. Yang keempat, Ruqayyah, anak perempuan kedua Rasulullah SAW. Ruqayyah. Ruqayyah adalah anak perempuan kedua Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan 7 atau 8 tahun sebelum kenabian Nabi SAW. Sebelum jadi Nabi lagi lah. Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu terkenal dengan kejelitaan dan kecantikannya. Rujuk Ibnu Abdul Bar dalam Isti'ab jilid 2 halaman 47. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat jilid 8 halaman 24. Ibnu Asir dalam Usulul Ghabah jilid 5 halaman 456 hingga 457 dan Az-Zarqani dalam jilid 3 halaman 226. Kisah palsu tersebar dengan meluas. Dikatakan sebelum kenabian Nabi SAW, beliau sudah berkahwin dengan Utbah, anak kepada Abu Lahab. Seperti adiknya Kulthum juga berkahwin dengan seorang lagi anak Abu Lahab, iaitu Utbah. Ini cerita hak ramai kita tahu. Ustaz ada cerita hak ni lah. Jadi, Ruqayyah ni kahwin dengan Utbah, anak Abu Lahab. Kulthum pun kahwin dengan anak Abu Lahab juga, Utaibah. Tetapi riwayat yang menyebutkan Ruqayyah dan adiknya Kulthum sudah berkahwin dengan anak-anak Abu Lahab itu sebenarnya tidak sahih. Ni tak tahu, ustaz kita pun tahu dah. Ini disebabkan ulama sebab apa dah? Disebabkan ulama yang meriwayatkan ulama periwayatan menolak riwayat oleh orang Waqidi. Jadi riwayat ini ada perawi Waqidi dan lain. Jadi Waqidi ni Syiah kuat dah. Ulama hadis yang kritis seperti Imam Zahabi dan Hafiz Ibn Hajar menyebutkan kisah perkahwinan ini dengan sirah tamrid. Sirah lemah diriwayatkan. Qila yuqalu dah. Lihat Az-Zahabi dalam Siyar Na'lan Balak jilid 2 halaman 232 dan Ibn Hajar dalam Isabah jilid 4 halaman 117. Sirah tamrid. Jadi lemah. Perawi pula. Waqidi tahu sajalah nah. Jadi kita ni jangan semua percaya. Kenapa juga riwayat tu supaya nikah Abu Lahab suruh nampak jahat. Anak Nabi lain ni nampak kahwin dengan orang paling jahat. Abu Lahab dah. Nikah dengan apa? Bapak sepupu lah Nabi dah. Nikah yang paling jahat ni Abu Lahab, anak paling jahat Abu Lahab lah. Jadi suruh nampak begitu, habis kahwin dengan Abu Lahab. Kedua-dua adik-beradik supaya nampaknya Ju Fatimah yang paling baik. Gitulah maksud Syiah ni. Okey, jangan sia-siakan akal kurniaan Tuhan. Logik juga kalau kita menolak cerita seperti ini kerana berapakah agaknya umur Ruqayyah dan Kulthum ketika berkahwin dengan anak-anak Abu Lahab tersebut. Jika Ruqayyah sendiri dilahirkan 7 tahun sebelum kenabian, kenapakah sebuah perkahwinan seorang diadakan ketika ia berumur 3 atau 4 tahun dah? Jadi nikah 3 atau 4 tahun nikah dah lah dengan anak Abu Lahab. Lepas Nabi mengaku jadi Nabi tu, cerai dah Abu Lahab habis, cerai dah. Kalau ikut logik dah. Umur 7 tahun tu cerai dah. 8 tahun 9 tahun cerai dah. Dengan menerima dan menyebarkan cerita karut seperti ini membuatkan kita sebagai umat Islam sudah menjadikan Nabi SAW sebagai bahan ejekan dan memukan orang kafir di sepanjang zaman. Kita percaya benda gini tak? Habis. Dah lah Aisyah tu budak kecil nikah. Lepas tu anak cucu Nabi habis nikah umur 3-4 tahun nikah habis. Ada orang kafir buat dengan ni, kata orang gila budak kecil dah. Seriklah wahai umat Islam, janganlah lagi kamu menjadi mangsa musuh-musuh Islam yang sentiasa berusaha memburuk-burukkan imej Nabi SAW. Pok-pok gila ke budak kecil ni. Dipanggil ke apa?
Pedofil ke apa istilah dia. Jadi ni gila ke budak kecil ni. Tadi semua tu merosak ke Islam. Di antara yang terawal menerima Islam. Sekitar tahun keempat daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah berkahwin dengan Uthman bin Affan. Tahun keempat kenabian nikah dah Ruqayyah ni, Uthman bin Affan. Pasangan ini begitu cocok dan sepadan dari segi kecantikan sehingga ia menjadi buah mulut masyarakat Mekah. Anak perempuan Nabi kedua dah. Di samping itu, kehidupan mereka juga amat bahagia sehingga dianggap sebagai pasangan paling adil. Selain itu juga penduduk Mekah selalu mengungkapkan serangkap syair itu berbunyi begini. Ahsana syakhsain ra'a insanin ruqyah wa ba'iliha Uthman. Pasangan suami isteri yang paling cantik, paling terbaik, paling cantik, pernah dilihat orang ialah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Rujuk Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 242. Ruqayyah dan Uthman berhijrah ke Habsyah. Pada ketika itu orang Islam betul-betul berada dalam kesusahan lantaran ditekan dan tindas oleh orang kafir di Mekah. Dengan kebenaran Rasulullah SAW, segelintir sahabat termasuk Sayyidina Uthman radhiyallahu dan isterinya berhijrah ke Habsyah. Peristiwa ini berlaku pada tahun kelima kenabian Nabi SAW dan ini hijrah pertama orang Islam ke Habsyah. Jadi, tahun kelima kenabian lagi. Cerita Aisyah dia ingat ni. Ayah dia ni. Jadi kelima kenabian ni Nabi di Mekah 13 tahun. Dia ada lagi 5 campur dengan 8 tahun lagi dah. Dah lama. Dan Aisyah ingat dah. Jadi kecil benar lah Aisyah pun dia. Jadi benda tu kena fikirlah masalah ni. Ngaji hadis mata-mata sanak. So lagi menyakit dia. Dirayah ni tak cara mana dia. Sistem kritikan isi kandungan hadis tu. Banding dengan usul, banding dengan sirah lain, sejarah lain, banding dengan logik. Banyak perkara lagi dah. Baru untuk tentukan kekuatan hadis. Okay, kerisauan dan kegembiraan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW amat risau ketika Ruqayyah dan Uthman ke Habsyah. Baginda SAW tidak mendapat apa-apa berita berkenaan dengan mereka. Tetapi apabila ada seorang perempuan yang datang dari Habsyah, memberitahu kepada Nabi SAW, dia melihat mereka berdua di sana dalam keadaan Ruqayyah menaiki keldai. Dan Uthman pula mengikutnya dari belakang. Mendengar cerita perempuan tersebut, Rasulullah SAW begitu gembira lantas bersabda, Sahibuhumallah anna Uthman awwala man hajara bahilihi ba'da Lut alaihi salam. Semoga Allah sentiasa bersama mereka. Sesungguhnya Uthman adalah orang yang mula-mula sekali berhijrah bersama isterinya selepas Lut AS. Uthman ni orang muda ni. Lepas Nabi Lut berhijrah juga ni. Daripada kampungnya ni. Kena Sodom. Negara peliwak ni. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah jilid 3 halaman 85, Ibnu Asir dalam Ushulul Ghabah jilid 5 halaman 407, Ali Muttaqi Al-Hindi dalam Kanzul Umal jilid 3 halaman 62. Okey, meminang cahaya mata. Ketika di Habsyah, Ruqayyah mendapat seorang cahaya mata lelaki, anak lelaki dah. Anak itu diberi nama Abdullah. Dan kerana itulah Uthman dikurniakan dengan gelaran Abu Abdullah. Itu Nabi Uthman Abu Abdullah, kunyah dia dah. Gelaran dia, kunyah dia panggil Abu Abdullah. Sebab apa? Anaknya Abdullah. Anak pada isteri pertama dia lah Ruqayyah ni. Jadi Ruqayyah ni anak Nabi lah. Jadi orang ni nasab lebih tinggi lah. Abu Abdullah ni dah. Ali bin Abdul As ni paling sulung lah. Kakak dia, anak Nabi paling sulung tu. Abu, Ali bin Abdul As. Kedua, anak lelaki yang kedua ni lah Abdullah. Lebih tinggi nasab dia daripada Hasan Hussein lah. Kalau kira nak. Hijrah ke Madinah. Apabila suami isteri ini mendapat tahu bahawa Nabi SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah, maka mereka pun pulang ke Mekah. Lalu berhijrah pula ke Madinah. Tahun Nabi nak berhijrah Madinah, pakak pula nak pergi Madinah pula. Sampai di Madinah, pasangan suami isteri ini tinggal di rumah saudaranya Hasan bin Sabit, iaitu Aus bin Sabit. Rumah saudara siapa dia dah, Hasan bin Sabit dah, anak beranak dah. Tu rumah saudara Hasan bin Sabit, iaitu Aus bin Sabit, adik-beradik Hasan bin Sabit lah. Gitulah. Ini disebabkan Uthman sudah dipersaudarakan
oleh Nabi SAW dengan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni Madinah ni je, golongan Ansar. Dia Nabi persaudara, jadi dia bagi rumah tinggal, duduk tinggal di rumah Aus bin Sabit, adik-beradik pada Hasan bin Sabit. Rujuk Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah jilid 2 halaman 340, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra jilid 3 halaman 55 dan jilid 3 halaman 503. Ibnu Al-Asir dalam Usulul Ghabah jilid 2 halaman 249. Kerana sayang, Rasulullah SAW sangatlah sayang kepada Ruqayyah. Sebab itulah baginda SAW memberi seorang pembantu rumah bernama Ummu Ayyash kepada Ruqayyah. Ibnu Al-Asir dalam Usulul Ghabah jilid 5 halaman 107. Rujukannya. Tadi Nabi sendiri bagi pembantu rumah, hamba pembantu rumah dia, Ummu Ayyash kepada Ruqayyah. Okey, tahun bersejarah. Tahun kedua Hijrah adalah tahun bersejarah terutamanya kepada Uthman. Pada tahun itu berlaku peperangan pertama antara orang Islam dengan orang kafir, iaitu peperangan Badar. Dan pada tahun itu jugalah adalah tahun kewafatan Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Nabi, kesayangan Nabi SAW. Jadi tahun bersejarah. Gembira lah menaik Badar, tapi tiba-tiba anak dia meninggal. Anak Nabi SAW meninggal, isteri pada Uthman bin Affan. Antara semangat perjuangan dan kasih seorang suami, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu seperti sahabat-sahabat yang lain berasa bertanggungjawab mengikuti dalam peperangan pertama perang Badar lah. Namun beliau telah dihalang oleh Nabi SAW pergi berperang demi menjaga Ruqayyah yang pada waktu itu sedang menderita sakit teruk. Beliau diserang penyakit cacar. Jadi anak Nabi kena penyakit. Jadi Uthman nak pergi bersama Nabi, tapi Nabi kata jangan, jaga anak Nabi lah. Uthman berasa amat sedih lantaran terpaksa menghadapi dua keadaan getih tersebut. Di satu pihak, isteri yang sedang terlantar sakit memerlukan penjagaan rapi daripadanya, dan di satu pihak yang lain pula panggilan jihad pertama yang memerlukan pejuang untuk mengorbankan jiwa raga. Gitu ceritanya. Uthman tetap dianggap pejuang. Akhirnya atas kehendak Rasulullah SAW, Uthman tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Rasulullah SAW bukan sahaja menahan Uthman daripada pergi berperang, bahkan melarang juga Usamah, dengan harapan dia akan membantu Uthman dalam apa-apa perkara yang memerlukan bantuan. Usamah bin Zaid lah, anak angkat Nabi dah. Walaupun Uthman tidak pergi berperang bersama-sama sahabat yang lain, Nabi SAW menganggap beliau seperti sudah pergi berperang juga. Apabila baginda SAW bersabda, "Innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wasahmahu." Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala orang yang ikut serta dalam peperangan Badar, dan engkau juga berhak mendapatkan bahagian daripada harta ghanimah yang diperolehi orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Ada direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Fard al-Khams, bab idza ba'atha al-imam rasulan fi hajatin, oleh Ibnu Umar, nombor hadis 3130, status sahih. Jadi Uthman nak pergi perang, tapi Nabi tak bagi tu. Nabi beri harta ghanimah boleh juga dia dah, kerana arahan pemerintah, arahan Nabi dah. Panjang kat mana kita? Sekat kita pergi dah. Okey, Ruqayyah kembali ke rahmatullah, meninggal dunia lah. Namun kehendak Allah SWT pasti berlaku juga. Ruqayyah radhiyallahu anha ni, anak Nabi ni, anak kedua Nabi dah, selepas Zainab, menghembuskan nafas terakhirnya ketika perang Badar, perang Badar antara orang Islam dan orang kafir berlangsung dengan hebat sekali. Masa tu meninggal dunia dah. Ketika Uthman sedang mengebumikan isteri kesayangannya di perkuburan Baqi', tiba-tiba beliau terdengar jeritan takbir. Terus beliau bertanya jeritan apakah itu Usamah. Usamah menceritakan bahawa ayahnya Zaid datang dengan menaiki unta Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita kemenangan orang Islam dalam peperangan Badar. Gitulah. Ayah pada Usamah ni, Zaid, naik unta Rasulullah. Nak beritahu awal tu. Sebelum masuk Madinah tu, tentera lain tu, lelaki-lelaki. Dia ni memang gede-gede nak cerita awal-awal dah. Okey, suasana terharu dan sedih. Sekembalinya Rasulullah SAW dari peperangan Badar, baginda SAW terus ke perkuburan Baqi' untuk menziarahi anak kesayangannya yang baru meninggal dunia. Pemergian Ruqayyah membuatkan hati Rasulullah SAW dan perempuan-perempuan Islam di Madinah begitu terharu dan sedih lah. Pakat sedih habis lah. Mereka menangis tersedu-sedu, malah ada antara mereka sampai meraung. Meraung ada. Melihat keadaan itu, Umar terus membentak, tapi Rasulullah melarangnya daripada berbuat begitu. Malah Nabi SAW menegur mereka dengan bersabda,
Iyyakunna wa na'iqash syaitan fa innahu mahma yakunu minal 'aini wal qalbi fa minar rahmah wa ma yakunu minal lisan wal yadi fa minasy syaitan. Elakkan dirimu daripada teriakan syaitan. Iyyakunna wa na'iqash syaitan. Elakkan dirimu daripada teriakan syaitan lah. Merataplah ni. Meraung ni. Sesungguhnya air mata yang keluar kerana hati sedih adalah rahmat daripada Allah. Nangis keluar air mata tu tak apa dah. Teresok-esok pun tak apa dah. Sementara raungan dan pukulan dengan tangan wa yakunu minal lisan wal yadi dah. Katuk tubuh dah, katuk muka dah, katuk kepala dah. Dengan tangan di atas kepala dan lain pula adalah daripada syaitan dah. Tu merataklah panggil dah. Katuk tubuh, katuk muka, katuk pipi, katuk kepala dah. Semua tu meratap. Dah. Jadi keluar suara meraung dan pukulan tu meratap tu daripada syaitan. Tapi kalau menangis keluar air mata bukan syaitan, tu tak apa, rahmat Allah. Hadis direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Musnad Abi Daud At-Tiyalisi bab Yusuf bin Mihran oleh Yusuf bin Ram bab apa ni nak. Nombor hadis 2817 status dhaif, tapi hadis dhaif lah. Hadis ini dhaif kerana terdapat dalam isnadnya Ali bin Zaid bin Judan dan Yusuf bin Mihran. Kedua-dua mereka ini adalah perawi yang dhaif, tetapi menurut Baihaqi ia mempunyai syahid sokongan yang menunjukkan kesahihan maknanya sahih. Sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Fatimah turut bersedih. Fatimah ni adik kepada Ruqayyah, anak ketiga Nabi dia. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu juga sangat sedih dengan kewafatan kakaknya Ruqayyah. Disebut dalam kitab-kitab hadis dan sejarah ketika Nabi SAW berdiri di tepi kubur anaknya Ruqayyah. Dilihatnya Fatimah sedang duduk di situ juga. Lalu baginda SAW pun mengangkatnya dan mengesap air mata anaknya dengan tangan dua dan kain baginda SAW. Rujuk Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra jilid 4 halaman 70 hingga 71 dan Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 24. Jadi Fatimah pun sedih jugalah atas kematian kakaknya Ruqayyah. Doa Rasulullah untuk anaknya. Disebut juga dalam kitab-kitab hadis sejarah yang disusun oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah ataupun kitab syiah, bahawa Nabi SAW berdoa untuk Ruqayyah di kuburnya begini. Al-Haqi bi-salafina Uthman bin Maz'un. Pergilah engkau ke tempat orang yang sudah mendahului kita, iaitu Uthman bin Maz'un. Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra jilid 4 halaman 70 hingga 71, Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Istabah jilid 4 halaman 297. Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 25, Al-Qulaini dalam Furu' min Al-Kafi jilid 1 halaman 241. Abbas Al-Qumi dalam Muntahil Amal jilid 1 halaman 18. Kitab Al-Sunnah dan kitab Syiah ada berlaku dia. Kesimpulannya, daripada perbincangan yang lalu dapatlah disimpulkan beberapa perkara seperti berikut. Pertama, Nabi SAW sayang kepada semua anak-anaknya. Dan baginda SAW tidak pernah membeza-bezakan antara seorang anak dengan seorang anak yang lain, baik dalam soal kasih sayang atau lain-lain. Nabi tak pilih kasih. Semua Nabi sama dan sayang berlaku anak cucu Nabi. Tidak Fatimah saja, tidak betul. Bahkan Nabi sangat sayang kepada kakak Nabi, anak sulung Nabi Zainab, anak kedua Nabi Ruqayyah ni. Dan cucu-cucu Nabi daripada lain pun sangat sayang. Bahkan lebih, kita tengok lebih pada adik-adik anak-anak lain berbanding dengan Hasan Hussein lah. Pasal Hasan Hussein kecil lagi masa Nabi nak wafat ni. Yang kedua, Ruqayyah adalah seorang anak Nabi SAW yang banyak kelebihannya dan disenangi oleh semua pihak. Yang ketiga, beliau berhijrah sebanyak 3 kali. 3 kali ni Ruqayyah ni. 2 kali ke Habsyah dan akhirnya ke Madinah. Jadi 3 lah. Seperti dimaklumi, hijrah adalah satu amalan yang sangat tinggi nilainya dalam pandangan Islam. Pada pandangan Islam, hijrah ni pahala yang sangat besar. Yang keempat, anaknya Nabi SAW ini terkenal sebagai seorang yang cantik sehingga ia menjadi sebutan dalam kalangan masyarakat Mekah. Jadi cantik. Lebih daripada kakak dia lah. Adik dia Fatimah ni tak terkenal cantik ni Ruqayyah. Yang kelima, banyak cerita palsu dibuat bagi merendahkan kedudukan Ruqayyah pada pandangan umat. Tetapi itu semua dilakukan secara halus dan terancang. Cerita palsu tu banyak. Nikah dengan Abu Lahab lah. Anak Abu Lahab lah. Tak betul berlaku. Karut. Palsu dah. Anak Abu Lahab tu Ruqayyah dengan Ummul Kulsum kata dah. Fatimah jadi nikah dengan Ali bagus dah. Cerita gitulah. Supaya nampak huduh lah adik-adik lain dah. Utbah, Ruqayyah nikah dengan Utbah. Ummul Kulsum ni adik kepada Fatimah nikah dengan anak Abu Lahab Utaibah. Supaya nikah dengan orang paling jahat, natu orang jahat. Abu Lahab dah. Supaya nampak macam tu lah.
Okey, yang keenam, Ruqayyah mempunyai makam istimewa pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menganggap Uthman yang tidak pergi ke medan perang sama seperti orang yang ikut serta dalam perang tersebut. Jadi serupa. Uthman tak pergi perang kerana jaga anak Nabi ni. Dan Nabi anggap sama dengan orang pergi perang Badar. Dan Uthman juga diberikan sebahagian daripada harta ghanimah. Kerana apa? Kerana arahan pemerintah Nabi lah. Uthman adalah satu-satunya sahabat yang diberikan ghanimah meskipun beliau tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Mungkin hartanya banyak juga ya. Dia pun sedekah untuk pergi Badar. Kau apa yang ada lah. Yang ketujuh, keistimewaan paling besar Ruqayyah adalah beliau meneruskan zuriat Rasulullah SAW melalui putranya bernama Abdullah. Anak cucu Nabi, ni nasab paling lebih tinggi dia. Tadi Ali bin Abdul As. Lepas tu Umamah bin Abdul As. Lepas tu Ruqayyah. Abdullah anak Uthman. Abdullah bin Uthman ni, tu sangat nasab tinggi lagi. Lebih daripada Hasan dan Husain lah. Pasal kakak lagi dah. Hubungan mesra dan kasih sayang sememangnya terjalin antara anak-anak Rasulullah SAW. Baik belaka, tak ada balas nak apa dah. Jadi Pok Syiah ni supaya nampak jahat ni, dia buat cerita-cerita lah. Yang memburukkan anak cucu Nabi SAW yang lain. Sekat tu kan dok. Bikin lagi panjang lagi rasanya. Okay, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.